Hari ini, inspirasi mendekati dua remaja hebat. Di dalam lapangan sukan badminton, juga perkongsian istimewa. Kasihnya ibu meskipun cacat penglihatan. Assalamualaikum dan kembali bertemu istimewa MHI hari Jumaat yang damai, yang berkah. Saya Fitri Yahya untuk anda. Dan saya Hazrina Kasim pastinya akan menemani anda sepanjang 1 jam ini. Apa yang kita saksikan sebentar tadi, itulah perkongsian yang bakal kami bawakan kepada anda untuk sama-sama kita perolehi pelbagai pengalaman dan juga iktibar daripada kisah-kisah yang cukup hebat pada hari ini, Fitri. Dan kami sentiasa memberikan inspirasi untuk anda kisah kehidupan. Barangkali kisah orang lain adalah iktibar untuk kita bersama, dan itulah dia kehidupan, sentiasa ada ruang untuk kita perbaiki diri dan melihat kehidupan orang lain sebagai sumber inspirasi, sumber pengajaran, sumber ibrah dan segalanya. Hari ini banyak sekali rangkuman, banyak sekali kita melihat bagaimana pengorbanan mereka ataupun mereka ni yang diuji, sesuatu yang betul-betul kita rasa macam tak sanggup untuk hadapinya. Tapi mereka dikurniakan ketabahan. Itulah yang menyebabkan mereka mampu untuk terus berjalan dalam kehidupan ini dan melengkapkan segala impian. Baik, sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan perkongsian inspirasi yang menarik pada hari ini, apa kata kalau kami kongsikan dulu antara berita yang saya percaya memberi juga kabar gembira buat mereka yang mungkin risau dalam keadaan keluarga berada di hospital. Betul. Ini penjaga boleh menemani pesakit bermula Sabtu ini. Bagaimana kita melihat sebelum ini dengan keadaan pandemiknya menyukarkan dan membataskan penjaga untuk berada di sisi ahli keluarga. Tetapi alhamdulillah ini adalah perkabaran yang gembira. Cuma kita perlu lihat apakah syarat-syarat yang diperlukan. Misalnya masih lagi diperlukan anda memakai penutup muka ataupun membuat ujian calitan kendiri. Betul. Untuk memastikan mereka yang sakit ini dapat juga dalam keadaan yang selamat, kerana yang masuk ke situ adalah orang yang telah pun disaring sebaik mungkin. Okey. Itu kisah penjaga yang boleh menemani pesakit. Kami juga nak bawakan satu kisah yang sangat menarik hari ini. Ini menyentuh tentang seorang komposer dan jurutera muzik yang gah namanya satu ketika dulu dengan menghasilkan lagu-lagu yang saya kira sehingga hari ini masih lagi menjadi satu orang kata sebagai kita ni yang sukakan muzik ini akan sentiasa ingat hasil karya beliau. Roslan Aziz, sebenarnya karyanya memang mendapat sambutan luar biasa, diperakui sehingga ke Jepun dan luar negara. Muzik yang melampaui zaman. Okey. Baik. Kita nak bersama dengan Roslan Aziz, seorang komposer yang amat kita hormati, yang mana ramai yang terkejut bila mana ada berita tentang diuji dengan kanser, tahap yang saya rasa serius, dan bagaimana perkembangan terkini komposer yang kita hormati ini. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Saya baik. Alhamdulillah dapat kita bersama pagi ini. Roslan, macam mana? Ialah mungkin dah lama tidak berada di arus perdana, jadi mungkin tak ramai ikuti perkembangan. Bila mana ada anak murid yang kabarkan tentang status kesihatan, jadi barangkali ia satu yang penting untuk dikongsikan dengan semua sebab ramai yang meminati seorang figura Roslan Aziz ini. Silakan. Saya sebenarnya pada penghujung tahun lepas memang ada sakit perut lah. And then pergi jumpa doktor, dan membuat test, membuat scan dan sebagainya. Dan pada tahun ini, iaitu pada bulan Januari, lepas buat test and all that, dia diagnose yang saya ada kanser lah. Dan mungkin kita nak melihat di sini dari segi semangat positif yang ada pada Roslan sendiri. Memang kehidupan itu dilalui seperti biasa. Bagaimana mungkin boleh kongsikan dari segi kehidupan ketika ini yang dilihat sangat positif bersama dengan keluarga?
Saya tak berapa dengar lah. Tak berapa jelas lagi. Cuba ulang soalan. Baik, kalau kita lihat kan kehidupan walaupun ketika ini diuji dengan sakit kanser ini, tetapi Roslan hidup dengan keadaan yang sangat positif di samping keluarga. Mungkin kita nak kongsikan semangat itu, Roslan. Sebenarnya keluarga tu yang paling penting sekali ya. Kalau kita dah berumah tangga, isteri kita, anak-anak, mereka memainkan peranan yang penting lah. Kalau tak ada mereka, susah juga kita nak mengharungi hujan ini. Jadi, apabila kita ada isteri yang betul-betul peka dan mulia, dan anak-anak yang betul-betul ada peka dengan apa mereka, kita mempunyai semangat itu akan datang kepada kita. Dan kita melihat mereka begitu tekun, kita pun bersemangat untuk melalui ujian inilah. Baik. Sekarang ini macam mana dengan ujian ini memang satu ujian ujian yang amat pedih lah, tapi kita kena lalui. Ya. Baik, di sebalik kita bahas dalam tempuh ujian ini, bagaimana dengan siri rawatan selepas ini? Mungkin kekerapan itu bertambah untuk berjumpa dengan doktor dan sebagainya? Yang dapat dikongsikan? Rawatan? Saya tak berdengar rawatan Mungkin ada siri rawatan tu mungkin bertambah selepas ini? Mungkin doktor memberi nasihat? Tidak. Sekarang ni saya tengah jalani kemoterapi. Dan ada beberapa kemoterapi dan kita akan lihatlah bagaimana perkembangan kanser sel tu. Baik. Ya, baik. Kami di Malaysia hari ini mendoakan yang baik-baik sahaja untuk Roslan supaya terus kuat dalam menjalani ujian ini dan pastinya kita juga mengharapkan mana tahu ada keajaiban. Kita mendoakan yang terbaik untuk Roslan dan juga keluarga. Jaga diri. Ya. Terima kasih. Ramadan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan saya. Dan kita harap yang baik-baiklah. InsyaAllah. Amin. Berkat doa Ramadan di hari Jumaat. Ya. Baik. Jaga diri terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Baik, itu dah mungkin ruang kami agak terhad untuk bertanya yang lebih mendalam. Dan ialah kita pun faham dengan keadaan yang dilalui dengan batasan dari segi untuk berjumpa dan sebagainya. Semoga yang terbaik saja untuk Roslan dan semua yang uji dengan kanser ini, dan kita harapkan tidak lain melainkan kesembuhan dan keajaiban yang berlaku untuk mereka. Baiklah. Dan kita juga nak bawakan ini kisah inspirasi yang pastinya dapat memberikan semangatlah juga untuk kita pada hari ini. Kalau kita lihat bagaimana seorang ibu yang sebenarnya hilang penglihatan pada usia 28 tahun. Kalau diikutkan dah 33 tahun sebenarnya hilang penglihatan sewaktu hanya menggoreng telur. Ini diakibatkan oleh mengalami penyakit glaukoma. Namun apa yang kita nak kongsikan inspirasinya, bagaimana ibu ini menjalani kehidupan rutin hariannya seperti manusia yang normal dengan melakukan... Sebab ada anak yang perlu dijaga semua. Tapi kata anak, memang ibu macam biasa saja. Sangat biasa. Kerana mata tak dapat lihat, tapi ada mata hati seorang ibu yang dalam sekali. Baik, dan bersama dengan Puan Zaitun Syari dan juga anaknya Siti Haja Razak yang berada di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia dua beranak yang nampak ceria sekali. Baik, Siti Haja, mungkin nak kongsikan macam mana perasaan bila mana cerita anda viral kan, tular. Mungkin orang kampung pun dah datang, ramai yang tak tahu pun dah tahu, di sekolah semua. Dapat diceritakan macam mana awal-awal ketika cerita ibu ni viral? Silakan. Masa tu saya tengah masak, lepas tu mama duduk kat meja kan. Lepas tu anak baru suruh mandi. Lepas tu cakap kat mama, mau try bagi pakai baju kat anak kan. Sebab kan mama time nak. Lepas tu tengok mama boleh bubur. Sajalah buat video kat TikTok. Sangkalah viral. Dia tengok ada Akak Nazwin yang dari M-Star, dia mesej. Lepas tu ni MHI pula
tu rasa macam banggalah kami orang dengan mama. Kami pun merasa sangat teruja melihatkan Puan Zaitun sebenarnya boleh melakukan kerja kalau kat rumah tu dah biasa. Dengar cerita boleh siang ikan ya. Oh, saya kagum ni sebab cukup hebat saya kira boleh lakukan seperti biasa rutinnya. Kalau boleh cerita sikitlah dari segi rutin harian yang dilakukan di rumah Puan Zaitun. Saya macam biasalah kat rumah. Orang yang nampak tu buat kerja macam tu saya buat kerja kat rumah. Saya tak boleh duduk. Tak boleh duduk diam lah. Hari saya akan buat kerja. Menyapu, lap rumah. Semua saya buat sendiri. Jadi macam mana dapat kekuatan dan juga gerak hati tu? Sebab kadang kita ni bila kita ditutup mata sekejap pun dah macam susah kan? Betul. Ini macam diuji sebegini. Macam mana dapat semua itu? Itu yang luar biasanya Puan Zaitun. Dulu saya tak boleh terima, saya tak nampak. Habis tu saya cakap, kalau saya duduk macam ni pun keadaan saya tetap tak berubah. Lebih baik saya cakap, ambil macam biasalah buat kerja. Tapi kalau kita lihat kan Puan Zaitun, memang kat rumah tu Puan Zaitun dah biasa dengan laluan kat rumah, dengan ruang tamunya ni semua memang dapat orang kata gunakan ruang tu dengan sebaik mungkin lah. Tak pernah ke ada alami kejadian jatuh ke apa dan sebagainya, terlanggar barang ke? Selama ni alhamdulillah tak jatuh, tapi saya langgar tu biasalah, itu saya selalu langgar lah. Kalau saya tahu rumah saya tak kemas tu. Saya tahu. Baik, Siti Hajar, walaupun ibu dah tak nampak tapi tetap juga dibawa keluar ya untuk bersiar, ambil angin di luar. Mungkin itu ujian yang kita nampak besar tapi ada rahmat di sebalik itu, Siti Hajar. Macam mana? Selalu bawa angin keluar. Oh, soalan. sorry. Selalu bawa mama kalau barang ke kami lah bawa pi. Lah abang yang nombor 2 tu ke balik dia lah bawa mama. Ada tak mak minta apa-apa ke? Aku nak teringin nak makan ni ke? Dulu pergi keluar kan? Pergi bazar Ramadan ke lalu macam mana? Yang tu selalu. Selalu no? Okey, kalau ikutkan mak masih lagi boleh masak siang bawang semua. Jadi apa menu yang paling special mak boleh masak untuk keluarga? Kalau macam laksa, mi kari kalau bulan puasa pula raya. Oh, menarik tu. Favorite saya tu laksa, Puan Zaitun. Jadi itulah dikata Allah memberikan keistimewaan luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ditutup, ditarik nikmat perhatian tapi digunakan hati yang yalah boleh buat semua. Memang subhanallah, memang luar biasa. Puan Zaitun, apa amalan nak dikongsi barangkali kerana kemuliaan Puan Zaitun ni Allah uji sebegini dengan saya rasa untuk menaik martabat seorang insan. Barangkali Puan Zaitun ni rajin berdoa, rajin memuliakan santuni anak barangkali insya-Allah ya. Dulu selalu saya doa untuk bagi balik penglihatan saya. Tapi saya cakap tak apalah, Allah dah ambil satu untuk saya. Alhamdulillah. Saya minta Allah terangkan mata hati saya seperti mana terang hati Nabi Muhammad. Itu jadi doa saya. InsyaAllah. Kita dah berada 20 Ramadan ini. Mungkin dari segi persiapan raya tu dah buat ke belum, Puan Zaitun? Kami tengah buat lah. Saya dah cuci, buang turun tingkap semua. Dah duduk kemas lah. Buat kuih raya tak? Nak raya. Favourite kuih raya apa, Puan Zaitun? Sekarang ni anak baru buat 2 jenis baru. 2 jenis, 3 jenis. Yang paling Puan Zaitun suka kuih apa? Saya ni kurang sikit lah. Saya suka macam masak pun, saya suka masak bagi orang makan. Tapi saya masak sikit lah. Okey. Itu dia. Kita namakan dia sebagai basirah. Hati yang bersinar ya. Alhamdulillah. Itu yang dikurniakan kepada Puan Zaitun, insya-Allah Allah berikan sesuatu itu diuji sesuai dengan kemampuannya. Betul. Dan moga-moga Allah naik martabat sebagai wanita soleha, ibu yang misali untuk Puan Zaitun Syahri dan anaknya Siti Hajar Razak, anak yang setia membantu. Moga-moga anda berilah yang hadiah terbaik untuk bonda sebagai membalas ganjarannya yang luar biasa ini. Terima kasih Puan Zaitun dan juga Siti Hajar. Nanti kami pergi sana boleh jamu laksa dengan mi kari ke? Kami mai makan laksa nah. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam.
Itu dia tadi kisah hebat dia, ibu. Seorang ibu ni dia memang ditutup segala-gala bagai, tapi dia punya naluri ibu tu tetap bersinar tu memang subhanallah memang hebat. Cukup hebat, cukup luar biasa. Dan kita ada banyak lagi perkongsian yang nak dibawakan di Malaysia hari ini, tapi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Itu dia, masih lagi terpukau insan-insan hebat yang diuji, namun hati mereka tetap bersinar ya. Rina, cerita suka masak Masak memang orang kata bukanlah suka apa. Kalau tak masak macam mana nak makan, Fitri? Betul tak? Ada orang suka beli je kan? Beli. Okey. Adakah berita yang kita nak kongsikan hari ini memberi inspirasi untuk anda semua? Ya. Ini kita nak bawakan sebenarnya lagi satu kisah inspirasi yang mana mengukir kejayaan di mata dunia. Baru berusia 20 tahun dan 19 tahun, dua pemain badminton negara yang sebenarnya cemerlang sewaktu siri final di Belanda baru-baru ini, dan kita menyaksikan adik Misha dan Siti Nur Syuhaini, kedua-duanya merupakan dua pemain negara kita yang berentak di pertandingan akhir yang telah pun menobatkan Misha sebagai juaranya. Melihat kepada usia yang masih muda, memang potensilah kita mampu melahirkan jagoan badminton yang hebat yang mampu untuk menggoncang dunia satu hari nanti. Ini memang investment yang besar untuk negara. Kami nak kongsikan bingkisan melihatkan kejayaan kedua-duanya di mata dunia. Silakan. Game. Baik, saya kini akan membawa anda bersama dengan dua pemain muda badminton kita, dua pelapis negara yang cukup berbakat, iaitu Syuhaini dan juga Misha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak kalau kita nak minta Syuhaini dan juga Misha perkenalkan diri dulu? Mungkin orang dekat luar sana tak tahu ataupun tertanya-tanya siapa agaknya anda berdua ni. Nama saya Misha binti Muhammad Khairul. Saya berumur 20 tahun dan asal dari Johor Bahru. Nama saya Siti Nur Syuhaini binti Azman. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal daripada Selangor. Bagaimana perasaan apabila memenangi siri antara bangsa Belanda yang hari itu? Memang rasa happy lah sebab bukan senang kan nak menang. Lepas tu macam penat lelah, kita training banyak, semua dapat paid off lah orang cakap kan. Tapi macam still tak boleh nak selesa lah dengan situation macam ni. Still kena improvekan banyak lagi, nak kena training banyak lagi lah. Masa kita pergi tournament tu, kita orang just nak buat yang terbaik lah. Dan kalau menang tu kita orang dikira macam rezeki kita orang lah. So kita orang just pergi tournament tu buat yang terbaik je. Macam mana pula dengan sewaktu latihan? Ada tak sebarang cabaran yang mungkin Misha ataupun Aini hadapi sewaktu latihan sebelum nak ke pertandingan ni? Macam sebelum tournament tu, coach mesti lah macam nak push kita kan. Macam nak lagi push lah. Macam takkan nak kurangkan training kan dan nak start. Lepas tu macam mungkin badan ada sakit-sakit sebab dah macam training hard lah. Nak prepare mungkin. Dan mental apa semua kena jagalah. Lepas coach macam nak push, so kita kena pandai bawa mental juga. Kalau macam before pergi game tu, kita orang macam kena jaga diri sendiri lah. Takut macam terkena injured ke. Faham. Macam tu lah. So kena jaga diri sendiri lah before game tu. Apa agaknya perancangan yang seterusnya di masa hadapan dalam karier korang sebagai pemain muda badminton? Target macam nak follow the flow je lah. Kalau pergi game nak menang and naikkan world ranking. Kalau untuk saya rasa saya akan lebih bersemangat lah. Lebih rasa nak bekerja keras untuk dapatkan macam title tu lah untuk saya. So saya rasa lebih bersemangat lah untuk training hard semua. Macam kalau
kita ni minatkan sesuatu benda tu, kita kena bekerja keras untuk dapatkan sesuatu tu. Terima kasih banyak atas kata-kata dan juga semangat yang anda berdua berikan. Apapun, kami di tim MHI sejujurnya sangat berbangga dengan anda berdua sebab ialah dua-dua muda, usia terlampau muda lagi bagi saya tapi dah berjaya menempa nama di peringkat antarabangsa. Tahniah tim MHI ucapkan kepada Aini dan juga Misha, dan juga terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami sedikit pengalaman, sedikit kata-kata. Semoga semua ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan juga kepada penonton MHI di luar sana. Bintang badminton Malaysia yang makin bersinar, semoga banyak kejohanan, banyak keledahan dan makin bersinar dan menyerlah. Kami juga selain itu nak kongsikan, ini sesuailah dalam keadaan kita berpuasa ini. Kami nak bawakan satu resepi istimewa. Ni orang panggil resepi atuk nenek ya, Faitri? Oh, okay. Ini kalau bagi mereka yang sukakan patin tempoyak. Hari ini kita ada Maklong Amy dari kampung Teluk Sentang, Temerloh Pahang nak berkongsi hidangan resepi warisan turun-temurun. Itu dia kita nak makan sebagai patin tempoyak. Rina suka? Saya tak makan. Ikan sungai tak? Tak. Ikan di laut je lah. Ikan di laut, asam di darat. Oh, memang tak makan ikan sungai Memang saya tak makan ikan Lawat sungai. kita sama. Oh ya, tapi saya jenis macam ni, saya suka kuah dia. Sebab ketika isteri saya hamil dulu pun banyak dia mengidam ikan sungai. Ikan lampam, ikan macam-macam lah. Saya pula memang tak makan durian. Jadi memang tak makanlah patin tempoyak ni. Durian tak makan? Tak makan. Durian tu kan satu keajaiban dunia durian. Saya dah terlepas satu keajaiban dunia. Nabi kena paksa dia makan juga sebab ni benda yang sedap. Okey. Tapi kita akan tengok resipi nenek moyang ni masak patin tempoyak untuk anda saksikan. Silakan. Masih mengekalkan tradisi memasak menggunakan dapur kayu menjadi keunikan Samiah Zainuddin atau lebih dikenali sebagai Maklong Kitchen. Bukan itu sahaja, Maklong Kitchen juga terkenal di media sosial dengan pelbagai resepi masakan asli Pahang. So hari ini Maklong nak kongsi satu resepi iaitu patin tempoyak original Temerloh. Dengar pun dah meleleh air ni. Okey, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan? Ya. Pertama kita perlu ada ikan patin seekor, tempoyak, lada dan kunyit, daun kesum dan juga bunga kantan. Ini adalah tambahan penyedap rasa iaitu timun tahun. Oh, bukan timun Jepun bukan. Ini timun tahun. Salah dah ni. Okey. Dan juga air. Okey. Mula-mula sekali kita nak buat apa? Okey, mula-mula kita perlukan tumbuk kunyit dan lada. Okey, yang tu saya boleh buat. Tumbuk semua ke? Tumbuk ni dulu. Kita tumbuk ni dulu. Kunyit dulu. Dia hancur dulu supaya senang supaya dia tak berkeping-keping. So, letakkan lada. Malu nak hancurkan? Okey, boleh? Tak larat tu banyak. Jauh sikit takut masuk dalam lada. Masuk dalam mata. Sambil-sambil tu Maklong ceritalah macam mana Maklong boleh mulakan perjalanan buat konten dekat social media. Okey, pada awalnya disebabkan pandemik pandemik jadinya banyak masa terluang kan, nak pergi berjalan keluar tak boleh, duduk rumah. Jadi maklum anak-anak pun semua tak kerja, ada yang kerja daripada rumah kan. Jadi kami berpakatlah untuk buat untuk berkongsi mengenai kehidupan kami di kampung lah. Terutamanya mengenai makanan, suasana kampung dan juga aktiviti kampung. Okay, rasanya dah boleh ni, kita masuk tempoyak lah pula. Okey ke? Okey. So kita boleh letak dalam periuk. Ya, okey. So kita letak air sikit.
So, air ni yang best. yelah. Mau letakkan air dalam ni. Kita bawa ke sana, Meh. Ya. Okay, letakkan air. Letak semua. Masukkan ni. Ni dah basuh semua ni. Masuk ke dalam. Saya sebenarnya pertama kali nak cuba masak Ni pakai dapur kayu. Okey. Senang Saya kalau takut dah sikit biasa. Kalau dah biasa senang. Okey, kita boleh letakkan periuk atas api ya. So kita akan marakkan secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik dah api dia. Bila dia dah mengagak semua, taruh gula dan taruh ikan. Lepas tu baru timun. Kacau lagi. Kacau lagi. Alia nak kacau? Boleh. Barulah nampak macam sebenarnya saya yang masak. Memang pun. Walaupun sebenarnya. Okey, di samping tu kita selalu tengok api ya. Kalau kita tak tengok api nanti api tu padam kan. Oh, okey. Tapi alhamdulillah apinya cantik. Kita masukkan patin dan diikuti timun. So boleh masukkanlah. Dia kacau pun dia kena macam ni je kan? Kita timbuk. Orang kampung kata bahasa-bahasa zaman dulu timbuk. Timbuk tu maksudnya kita kacau perlahan-lahan. So bila dia dah mengagak ni, so kita bubuh ni. Timun tahun. Okey. Boleh angkat lah. Aduh, Italio. Saya serahkan kepada yang pakar lah untuk angkat. Panas ni, bahaya. Okey. Inilah dianya. Terima kasih Mak Long di atas kesudian menerima kunjungan kami berkongsi resepi yang sangat istimewa kepada penonton Malaysia hari ini. Itu dia tadi resepi istimewa daripada Mak Long Amy dan juga wartawan penyiaran kita Puteri Alia menyediakan patin tempoyak. Mungkin boleh dijadikan hidangan berbuka puasa untuk hari ini. Dan masih lagi kita nak bercerita tentang hidangan berbuka puasa, tetapi ini menyentuh tentang free meal on wheels daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kita nak tahu lebih lanjut bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus, penasihat program Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabarnya bila tengok ikan fatin tadi, Allah tak sabar nak. Itulah kita sabar Ustaz, jauh lagi perjalanan nak buka puasa ni, tapi boleh ambil inspirasi lah, idea ya untuk juadah hari ini. Rugilah Rina dengan Fitri tak makan ikan fatin. Okeylah, nanti kita cuba ya Ustaz. Baik, kita terus nak bersama menyentuh tentang free meals on wheels ini daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kalau boleh Ustaz kongsikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rina, Fitri dan para penonton MHI. Free Meals on Wheels ini adalah satu inisiatif dan usaha yang digerakkan oleh YBIM, Yayasan Budi Ihsan Malaysia, untuk sama-sama kita berkongsi rezeki kita, khusus fokus kepada asnaf-asnaf yang sakit, terlantar dan terbatas pergerakan mereka. Usaha ini dilakukan oleh YBIM dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM. Kita buat kerjasama, kita kenal pasti asnaf-asnaf. Cuba bayangkan, COVID 2 tahun, ada di kalangan kita yang terpaksa berhenti kerja, ada yang dipotong gaji, itu yang bekerja. Tetapi yang dah memang asnaf dah,
Dahlah asnaf mereka ni sakit. Jadi inilah fokus Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk kita bantu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa barang siapa yang menyediakan juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapat pahala orang tersebut tanpa mengurangkan pahala dia. Jadi kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan. Bayangkan golongan asnaf ini ketika mereka menerima sumbangan dalam keadaan sangat-sangat memerlukan doa dan munajat mereka kepada penyumbang. Kami di pihak YBIM harap dapat pahala, dapatlah doa mereka ini. Kami uruskan sebab ramai di kalangan masyarakat kita yang ingin menyumbang tapi mungkin tak ada masa nak pergi cari asnaf, mungkin tak ada rumah nak kenal pasti. Di skrin anda ada QR code. Boleh track di QR code ataupun acik-acik boleh print screen ataupun boleh ambil gambar di TV masing-masing. Ada nombor telefon kami, boleh pergi ke website kami ybim.org.my/free meals on wheels FMOW. Ini di antara bentuk-bentuk ibadah kita boleh lakukan di 10 akhir Ramadan. Bayangkan kita menyumbang, giliran kita menyumbang ini jatuh pula pada Lailatul Qadar, pahalanya berganda-ganda. Doa daripada asnaf ini tulus dari hati mereka. Moga-moga kita dapat manfaat tersebut, insya-Allah. Ada gambar kat skrin TV sekarang, ada nombor telefon, ada akaun. Okey, terima kasih Ustaz untuk perkongsian ini. Mudah-mudahan segalanya dapat disempurnakan sebaik mungkin dan pastinya kita dapat membantulah bersama-sama. Ya Ustaz, terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam. Baik, itu dia tadi berkenaan dengan Free Meals on Wheels dan ada banyak lagi sebenarnya kami nak bawakan perkongsian menarik di Malaysia hari ini. Kita berehat seketika. Masih dalam perjuangan untuk kita tambah pahala Ramadan yang mulia. Apatah lagi dah masuk 10 Ramadan yang terakhir. Dan bersama dengan Ustaz Nafiah Abdul Malik, pendakwah selebriti kita yang akan berkongsi tentang satu lagi yang baik untuk kita semua, sumbangan kain kafan kepada yang memerlukan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, daripada cerita tentang sekolah, Ustaz kali ini macam-macam membantu ya. Termasuk kain kafan juga menjadi intipati penting untuk dibantu. Mungkin dapat Ustaz perincikan, silakan. Baik, alhamdulillah. Pertama, hari ini kita dengar orang mati. Esok lusa orang akan dengar kita mati. Hari ini kita tengok orang mati, esok lusa orang akan tengok kita mati. Dan hari ini kita uruskan orang mati, esok lusa orang akan uruskan kematian kita. So, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom kita selawat dan bersedekah kerana mudah-mudahan hidup kita akan dapat syafaat dan juga berkat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila sebut kempen infak kain kafan untuk pertubuhan sukarelawan adiniyah ini, kita untuk membantu ramai golongan yang fakir miskin di luar sana. Hidup kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, kais bulan, makan bulan. Mereka hanya sekadar cukup-cukup hidup saja. Tetapi Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku kematian di kalangan ahli keluarga, contohnya anak, isteri ataupun suami, mereka tak dapat uruskan jenazah mereka sebab kos pengurusan jenazah tinggi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jika harta si mati tidak cukup untuk menguruskan kematiannya, maka ke atas orang-orang Muslim yang kaya dan ahli kebajikan untuk membiayai kos pengurusan jenazah sebagai tanda hormat, bantu-membantu, sokong-menyokong sesama manusia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hari ini hari Jumaat. Bersedekah pada hari Jumaat sama dengan sedekah di dalam bulan Ramadan. Nak pula hari ini Jumaat dalam bulan Ramadan. Pahalanya pasti berganda-ganda. Jom pujuk hati kita. Nombor telefon dah tertera, nombor akaun dah tertera. Kita cubalah pujuk hati kita untuk membantu saudara-saudara Islam dan turut serta dalam sumbangan kainkafan.com ni. Tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon tertera, nombor akaun tertera. Sebab apa
tuan rebut peluang. Sedekah ini dia banyak kelebihan dia. Antara kelebihan bersedekah yang pertama, rezeki berlimpah ruah. Sakit jadi sehat, sulit jadi mudah, urusan jadi lancar, menghapuskan dosa, menolak bencana, dicintai Allah dan disayangi manusia, didoakan oleh para malaikat dan diberkati umur. Jom pujuk hati kita tuan-tuan. Ini adalah barang-barang yang kami siapkan. Kita ada 20 barang-barang yang kami siapkan untuk membantu mereka yang memerlukan ketika ditimpa kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Ramadan ini bulan yang mulia. Rebut peluang. Mana tahu 10 Ramadan terakhir ini, sambil kita bersedekah ke Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah, dalam masa yang sama kita doa, Ya Allah, ini bulan mustajab doa. Ya Allah, anda ada kebaikan daripada sedekah aku untuk membantu orang susah ni. Ya Allah, tolonglah Ya Allah, kurniakan aku kekuatan untuk beribadah dan doa yang mustajab ketika beramal pada malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Saya doakan tuan-tuan yang menyumbang. Tak banyak, sedikit. Dan tujuan kita berpuasa ni tuan-tuan, kita nak dapat takwa. Mudah-mudahan semua yang menyumbang dapat takwa. Takwa ni apa dia? Cinta Allah masuk dalam hati kita. Takwa. Ciri orang bertakwa ada 4. 3P, 1P. P yang pertama pemurah, P yang kedua adalah penyabar, P yang ketiga adalah pemaaf, dan P yang keempat melakukan kebaikan. Jom saya doakan semua kita ni dapat cinta Allah dalam bulan Ramadan masuk ke dalam hati kita akibat daripada berpuasa dan juga bersedekah dalam bulan Ramadan untuk menendang keluar cinta dunia daripada hati kita. Tuan-tuan, ramai di luar sana tengah susah dan kempen infakkan kapan ini amat penting untuk membantu mereka. Wallahualam. Jadi Ustaz, kita melihat Ramadan ini sebagai satu hamparan yang bermakna untuk lipat kali gandakan. Barangkali Ustaz, ini juga satu lagi usaha terusan yang digerakkan oleh Ad-Diniyah dalam usaha untuk kita membantu juga. Mungkin ada niat daripada pernah dulu arwah juga berniat untuk sedekah. Mungkin ini antara lapangannya Ustaz, supaya arwah juga mendapat pahala di sebalik amalan yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh pada hari ini, Ramadan ini. Silakan Ustaz. Benar. Yang pertama sekali, kita boleh wakafkan juga atas nama ibu dan ayah. Sedekahkan pada atas nama arwah ibu dan ayah. Dan kemudiannya kalau kita dapat lihat sedekah ini, makna sedekah itu benar. Orang yang bersedekah, dia membenarkan bahawa Allah tidak akan menyusahkan hidup dia. Rezeki akan bertambah dan Allah akan kurniakan bagi mereka yang sedekah ini, orang yang suka bersedekah ini dengan syurga yang indah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz kerana mewar-warakan berkaitan dengan Ad-Diniyah pada hari ini. Sekali lagi saya beri peluang pada Ustaz untuk menyebut tentang nombor akaun yang tertera supaya kita bersemangat hari Jumaat ini untuk terus gandakan amalan ini. Silakan. Nombor akaun ini akan diaudit dan Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ini telah berdaftar daripada tahun 1985. Kita telah banyak buat projek-projek untuk membantu fakir miskin. 10,000 orang kita dah bantu di sekitar Lembah Kelang, Kelantan dan Terengganu. Kita juga banyak membantu kawan-kawan kita yang berada di luar negara. Dan kita ada kempen untuk wakaf telaga 18 pam air telah 18,000 pam air telah dibina di Kemboja. Dan tuan-tuan dan puan-puan, rebut peluang untuk sama-sama Pertubuhan Ad-Diniyah ini. Nombor telefon telah tertera, nombor akaun telah tertera, screenshot dan menyumbanglah dengan segera. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Hanafi Abdul Malik berkongsi tentang sumbangan kain kafan dalam kempen yang bermakna ini. Semoga ada impak yang besar kepada kehidupan kita yang susah dapat dibantu dengan sebaik mungkin. Baik, nanti tidak berehat seketika kembali dan tidak banyak lagi perkongsian termasuk untuk kita memberi manfaat sesama Islam. Terus hari Jumaat yang ceria, indahkan dengan amalan yang terbaik. Jumpa selepas ini. Baik, ada pelbagai cara sebenarnya untuk kita menambahkan ganjaran pahala di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Dan hari ini kita nak menyentuh tentang kempen membangun aset-aset Islam bersama dengan Ustaz Said Khadir Al-Jufri, pendakwah selebriti yang sudah pun berada secara atas talian bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah.
Baik Ustaz, sebenarnya hari ini kita sangat bertuahlah dapat bersama dengan Ustaz untuk sama-sama kita nak menyentuh berkenaan dengan kempen membangun aset-aset Islam. Tapi sebelum tu mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana sebenarnya Allah mencintai orang yang berilmu ni Ustaz dan mengangkat darjat orang yang berilmu. Silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, Alina dan juga seluruh warga MHI yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Pertama sekali syukur pada Allah, hari ini dah Jumaat yang ketiga dalam bulan Ramadan kan. Cepat je masa berlalu. Tinggal satu kali Jumaat je lagi dan malam ni kita akan masuk malam 21. Kita nak memburu 10 malam terakhir Lailatul Qadar insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita Lailatul Qadar. Dan bila kita sebutkan Allah Ta'ala mencintai orang yang berilmu, disebutkan dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala bertanya, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Allah Ta'ala bagi tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala angkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan yang berilmu di kalangan kalian dengan beberapa darjat. So sekarang ni kalau kita perhatikan bulan Ramadan kan, lagi-lagi 10 akhir Ramadan yang kita tak sabar-sabar nak beribadah di masjid khususnya, memang tak lari daripada dua elemen penting, iaitu pertamanya adalah masjid dan yang keduanya adalah Quran. Kan, sebab itu dua elemen yang paling pentinglah dalam bulan Ramadan ini. Kita akan imamkan oleh imam-imam yang graduan daripada Mat Tahfiz ataupun mungkin masih lagi belajar di Mat Tahfiz. Kita nak solat di masjid-masjid, kita nak iktikaf di masjid-masjid yang mudah-mudahan selesa untuk kita. Ada gambar di skrin TV kita sekarang ni, gambar Masjid Nurul Islamiah Sungai Rawang. Berada di tepi jalan, tapi kalau kita tengok kat situ je kita dah nampak kan uzur masjidnya. Jadi kita harapkanlah mudah-mudahan kan masjid sebegini dan juga banyak lagi masjid-masjid yang serupa dengan ini, insya-Allah di seluruh negara kita dapat bantu, insya-Allah kita dapat bangunkan bersama-sama dan insya-Allah ada pahala untuk kita setiap kali majlis ilmu dilaksanakan di situ, orang solat, orang iktikaf dan orang baca Quran, semuanya insya-Allah mudah-mudahan pahala itu mengalir pada kita. Jadi ilmu yang kita masukkan sini, satu ilmu Quran, ilmu menyampaikan Islam, tapi termasuk juga ilmu macam mana kita nak membangunkan aset-aset Islam ni. Ini pun ilmu yang penting untuk kita sebab kita ni insya-Allah alhamdulillah kita adalah juga duit kan, walaupun tak kaya sekaya-kayanya pun, tapi ada juga lebihan duit sikit untuk kita infakkan insya-Allah. Jadi saya bila dihubungi oleh sahabat-sahabat dalam Pertubuhan Mihrab ni, mereka pun present mereka punya perancangan, dan perancangan mereka yang paling dekat adalah membina Masjid Nurul Islamiah di Sungai Rawang. Jadi saya pergi sendiri ke Masjid Nurul Islamiah tu, saya tengok sendiri keadaan Masjid Nurul Islamiah tu, masya-Allah. Masjid ni bagus, tempatnya strategik. Orang kampung ramai yang datang solat. Cumanya setiap kali orang kampung memberikan sumbangan melalui tabung-tabung masjid, duit tu banyak digunakan untuk kita panggil baik pulih masjid. Memang tak berhenti-henti sebab masjid dah uzur. Jadi terpaksalah terus menerus dibantu masjid ini, tapi duit tu mengalir keluar tu je lah. Penduduk setempat pun minta supaya kalau boleh dibesarkan lagi masjid, tak muat lagi dah nak solat dekat dalam masjid. Jadi kita perlukan masjid yang baru, yang selesa, yang insya-Allah mudah-mudahan dapat menampung jemaah yang begitu ramai. Jemaah orang kampung tu satu, begitu juga jemaah yang lalu lalang sebab kawasan tu dekat dengan kilang-kilang dan sebagainya. Seterusnya Mat Tahfiz pun kita sangat perlukan. Kita perlukan mereka yang belajar Al-Quran, boleh mengajarkan Al-Quran, boleh menyampaikan Al-Quran, boleh jadi imam kita dan sebagainya. Jadi Mat Tahfiz pun banyak juga. Maka Pertubuhan Mihrab pun pilih beberapa tahfiz yang terpilih, dibangunkan mengikut kriteria dan kelayakan dan mempunyai standard pendidikan yang tinggi, serta paling utama sekali tentulah mematuhi undang-undang negara kita lah. Jadi bila kita fikirkan kan, saya selalu fikirkan anak kita, cucu kita nanti, cicit kita nanti, agak-agak macam mana mereka dengan Al-Quran, agak-agak mereka macam mana dengan solat. Dan sekarang ni depan mata kita mungkin boleh tengok anak kita baca Quran ke tidak, solat ke tidak. Tapi agaknya macam mana kita dah tak ada nanti, anak cucu kita nanti kan, macam mana agaknya Quran mereka, macam mana agaknya solat mereka. Jadi kita sangat memerlukan. Jadi saya selalu sarankan kepada sahabat-sahabat, bila berinfak, lagi-lagi berinfak melalui kempen Mihrab ini, Pertubuhan Mihrab ini, saya sarankan supaya bila kita infak tu, mungkin kita boleh melalui website yang tertera ataupun melalui
nombor akaun yang tertera di skrin TV kita ni kan. Lepas tu kita tekan klik, kita niatkan, kita doakan mudah-mudahan ya Allah kau selamatkan anak cucu aku, kau jadikan anak cucu aku boleh baca Quran dengan baik, solat dengan baik, kan? Terus pergi ke masjid dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya itu ada saham kita untuk anak cucu kita juga, insya-Allah. Baik. Itu dia tadi apa yang dikongsikan oleh Ustaz berkenaan dengan kempen membangun aset-aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab. Apapun terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan usaha ini akan dipermudahkan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi menyentuh tentang apa yang boleh kita tingkatkan dari segi nak menambah amal ibadat kita ataupun amal jariah kita. Bersama dengan Fetri di hujung sana. Dah bersedia Fetri? Kita berkongsi berbincang tentang ikan patin semua. Nak juga kita tambah ilmu tentang solat. Syai memberikan anda tentang audit solat. Yang mana kita banyak dalam Ramadan. Tilawah, tafsir, kemudian kita ada apa lagi? Tajwid. Ini juga tentang tahsin untuk perindahkan lagi bacaan, termasuk tentang sujud dalam solat. Mungkin ada kebincangan di wartawan kita iaitu Afiq dah pun buat rumusan tentang tertib dalam sujud untuk kita renungkan sebagai audit solat. Saksikan. Silakan. Okey, kali ini kita nak fokuskan pula kepada kesalahan ketika sujud. Sujud ini pun ramai yang sebenarnya tersalah. Antaranya ialah contoh, bila sebut tentang bab sujud, kena ada 7 anggota yang cecah tanah ataupun lantai kita, kapet kita. Yang pertama, dahi. Yang kedua dan ketiga ialah tapak tangan kita. Yang keempat, 5, lutut kita. 6, 7 ialah kaki kita di belakang. Jadi contoh yang betul ialah, kalau boleh saya tunjukkan, begini. Pastikan ketujuh anggota kita itu cecah kapet ataupun tanah tempat kita bersujud. Kesalahan yang kedua ialah, pastikan bila kita nak sujud, dahi kita ini terus kena lantai ataupun tempat kita bersujud. Jangan pastikan ada contoh, kadang-kadang orang lelaki dia free hair. Rambut dia panjang macam K-pop, menutup dahinya. Jadi itu telah membatalkan solat. Sama juga orang perempuan, contoh telekung dia mungkin dia terlalu labuh sehingga bila dia nak sujud, telekung itu menutup dahinya. Jadi itu telah membatalkan solatnya. Jadi pastikan bila kita nak sujud, dahi kita ini tidak ada benda yang mengganggu. Sebab itu digalakkan kita pakai songkok ataupun benda yang menutup rambut kalau panjang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada anda. Dapat sesuatu? Jom kita amalkan. 7 anggota bersujud. Terima kasih Rahim Hakim berkongsi tentang audit solat. Dan pastinya juga kita mengharapkan perkongsian ringkas itu akan memberi manfaat untuk semua. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat itu betul. Tapi dengan perkongsian hari ini mungkin dapat memperbetulkan dengan lebih baik supaya solat kita pun lebih sempurna. Kita dah sampai ke hujung siaran. nanti topiknya tentang perantau yang berpuasa. Perantau yang berpuasa dan juga ada persembahan daripada Rabbani. Lagunya Husnul Khatimah untuk anda. Jumpa lagi minggu depan.